Di Malaysia ada banyak kedai emas dan sebagai penyimpan ataupun pembeli emas yang bijak, anda sepatutnya menghindari 5 ciri kedai emas yang seperti ini. Jadi, bagaimana ciri syarikat emas yang wajib anda hindari? Tonton video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya ini. Hari ini anda bersama saya Hafiz. Kita akan membincangkan tentang 5 ciri kedai ataupun syarikat emas yang wajib anda hindari. Namun sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, bagi anda yang belum lagi subscribe YouTube channel saya ini, sila subscribe terlebih dahulu untuk anda sentiasa mendapat update daripada saya, info dan tips tentang emas dan kewangan. Dan pastikan anda tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan tentang update-update yang terbaru dalam YouTube channel saya ini. Kedai emas ataupun syarikat jual beli emas di Malaysia sangatlah banyak. Malah syarikat jual gold bar dan dinar pun juga banyak. Ada yang masih kekal dari 15 tahun dahulu, ada juga yang banyak dah sudah tutup dan lingkup. Itu belum lagi termasuk kedai-kedai emas yang berada di bandar kecil ataupun bandar besar. Dan ada beberapa ciri kedai emas yang wajib anda hindari. Kerana ada beberapa orang yang pernah beli emas dan mereka bagi feedback dan komen dalam konten-konten saya, sama ada di YouTube, di TikTok ataupun di blog. Mereka mengatakan janganlah beli emas kerana beli emas cuma menguntungkan token ataupun penjual emas saja. Sebagai pembeli, mereka merasa rugi. Ada juga yang mengatakan dah lama beli emas tapi tak pernah pun menguntungkan. Beli emas dulu mahal tapi bila nak jual balik, kedai emas ambil sangatlah murah. Jadi untuk video kali ini saya ingin bagi tahu anda 5 ciri kedai ataupun syarikat emas yang wajib anda hindari. Yang pertama adalah tidak jujur. Tidak jujur yang macam mana? Iaitu tidak jujur dari sudut berat dan ketulinan emas itu sendiri. Anda perlu ingat, kalau anda beli barang kemas yang bercorak, yang berukiran yang cantik ataupun ukirannya sangat unik, kebiasaannya di bahagian cangkuk untuk permata ataupun cangkuk di bahagian ukiran tersebut, ketulinan emasnya sedikit rendah berbanding di kawasan yang lain. Ketulinannya lebih rendah supaya desainnya lebih cantik dan ketahanannya lebih tinggi. Misalnya, seandai kata anda beli emas, barang kemas beratnya 20 gram dan berketulinan 916. Tetapi ia sudah termasuk dengan permata dalam emas tersebut. Bila nak jual suatu hari nanti, mungkin tahun depan ataupun 2 tahun lagi anda terdesak untuk gunakan duit, berat permata tersebut tidak dikira sebagai emas. Jadi sewaktu anda nak jual emas tersebut nanti, mungkin beratnya cuma dikira 15 gram. Kurang 5 gram daripada berat yang asal anda beli sebelum ini. Jadi secara tidak langsung anda sudah rugi terhadap berat emas tersebut yang telah digantikan dengan berat permata. Baiklah, yang kedua pula ialah kedai emas yang kos upahnya berubah-ubah. Andai kata anda pergi ke suatu kedai emas hari ini, harga emas yang ditulis di kedai emas tersebut sekitar RM270 per gram. Harga RM270 per gram tersebut tidak termasuk kos upah. Dan jika anda membayar harga penuh, anda perlu tambah lagi kos upah sebanyak RM300. Apabila anda datang pada minggu hadapan, misalnya harga emas daripada 270 turun kepada harga emas RM250 per gram. Namun apabila anda tanya kos upahnya telah dinaikkan daripada 300 kepada RM400 dengan bermacam-macam alasan oleh pekedai emas. Akhir sekali, walaupun harga emas telah jatuh RM20 per gram, tetapi anda tetap perlu bayar dengan harga emas yang seperti minggu yang lalu. Jadi kalau anda jumpa kedai emas yang macam ni, anda wajib hindari. Jadi baiklah, sekarang kita pergi kepada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah syarat jual balik emas tersebut sangat cerewet. Antara perkara yang sangat penting sebelum anda membeli emas adalah anda perlu pastikan syarikat tersebut menerima balik ataupun tidak emas yang anda beli. Jika anda ingin jual kepada syarikat tersebut
suatu hari nanti. Selain anda boleh bertanya kepada staf-staf mereka, anda boleh semak sendiri apa TNC jika anda ingin jual emas tersebut suatu hari nanti. Atau anda juga boleh bertanyakan tentang pengalaman-pengalaman rakan-rakan anda yang lain yang telah pernah berurusan dengan syarikat ataupun pekedai emas tersebut. Antara beberapa syarat yang tidak masuk akal yang pernah saya jumpa sebelum ini ialah nak jual emas balik perlu ada resit belian asal. Kesannya, jika tak ada resit, syarikat tersebut tidak menerima emas mereka sendiri jika kita ingin jual balik emas tersebut suatu hari nanti. Andai kata kalau kita sudah beli emas tersebut pada 10 tahun yang lalu, pada tahun 2010, mana mungkin resit yang 10 tahun lalu masih tersimpan dengan baik. Sepatutnya yang bernilai itu bukanlah resit tetapi emas. Selain itu, ada juga syarikat emas yang langsung tidak terima emas mereka yang tercala walaupun dia punya kad sahaja tercala, tetapi mereka tidak terima semula emas untuk kita jual balik kepada mereka. Jadi kalau anda dapati ada syarikat emas ini mempunyai syarat-syarat yang tak masuk akal untuk kita jual balik emas tersebut, anda juga wajib hindari. Ciri syarikat yang anda wajib hindari yang keempat pula ialah syarikat ini menawarkan tentang head hunting. Selain mereka menawarkan produk emas, mereka juga menawarkan head hunting. Ini biasanya terjadi kepada syarikat emas pelaburan yang menjual gold bar ataupun dinar. Ada juga yang menawarkan untuk menjadi ahli koperasi mereka. Kononnya, dengan menjadi ahli koperasi, kita boleh dapat emas dengan harga yang lebih murah. Maksudnya, mereka kurang fokus terhadap produk emas tersebut. Tapi mereka lebih fokus untuk mencari orang untuk menjadi ahli dalam koperasi ataupun syarikat mereka. Jual beli emas tak penting bagi mereka, yang penting dapat rekrut ahli yang baru. Saya mohon maaf, bagi saya syarikat seperti ini mempunyai rekod kewangan yang kurang baik. Biarpun mereka ada produk yang sebenar, tetapi dengan mencari ahli baru yang dikenakan yuran, mereka sebenarnya menggunakan duit kita untuk menjadikan modal pusingan bisnes mereka. Jadi, lambat atau cepat saja, syarikat mereka akan lingkup. Dan akhir sekali akan menyusahkan kita suatu hari nanti untuk jual semula emas yang kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, bagi pendapat saya, lebih baik kita jauhkan syarikat-syarikat yang seperti ini. Ciri yang kelima adalah, selain mereka menawarkan pakej ahli yang berbayar, syarikat tersebut menawarkan skim pelaburan yang agak pelik. Ada yang menjanjikan keuntungan sehingga 100% jika kita mengambil pakej yang sebegitu dan pakej sebegini. Soal macam mana syarikat tersebut boleh memberi keuntungan 100% kepada kita, mereka tolak tepi. Yang penting, mereka janji bulan dan bintang untuk beri untung kepada kita. Kalau ada syarikat seperti ini, anda harus berhati-hati. Kadang-kadang mereka boleh tunjuk formula yang macam-macam. Formula emas 10 kali ganda sebagai contoh, mereka tunjuk teknikal graf harga emas. Akhir sekali, anda seorang yang bijak pun akan rasa diri menjadi bodoh. Sebab kita tak faham asas mereka memperoleh keuntungan jika kita sertai pakej-pakej yang ditawarkan oleh mereka. Sebenarnya, kes seperti ini telah terjadi di Malaysia suatu ketika dulu, sekitar tahun 2012 hingga 2015, yang membawa kerugian berjuta ringgit kepada pelabur-pelabur yang menyertai pakej yang mereka tawarkan. Mereka boleh tunjukkan formula yang macam-macam untuk memperdayakan kita, cuma mereka sebenarnya pengelola skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Anda perlu ingat, beli emas tidak ada income tetap secara bulanan. Beli emas, kita cuma alihkan sebahagian simpanan kita ke dalam bentuk emas untuk simpanan jangka masa yang panjang. Jadi, sebagai kesimpulannya, kenapa saya buat video seperti ini? Bukan untuk jatuhkan mana-mana syarikat, tetapi saya cuma ingin berkongsi ilmu kepada anda supaya tidak rugi ataupun tidak jatuh lingkup dengan pelaburan emas. Saya selalu ingat pesan mentor saya, biar tak untung banyak, tetapi kita tak ditipu oleh skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Jadi, dengan 5 poin yang saya kongsikan ini, apa pendapat anda tentang 5 ciri syarikat emas yang anda wajib hindari? Atau anda ada lagi ciri-ciri yang lain? Boleh kongsi pengalaman anda di ruang komen supaya rakan-rakan lain dapat belajar daripada pengalaman anda pula. Okey, ini saja perkongsian daripada saya.
sila share kepada rakan-rakan anda video saya ini supaya mereka juga boleh menjadi penyimpan emas yang berilmu dan mereka juga boleh mengukuhkan kewangan dengan emas. Akhir sekali, jika anda rasa perkongsian saya ini boleh memberi manfaat kepada anda, sila tekan butang like dan saya harap saya boleh jumpa anda lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.